Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ini adalah turn Abang untuk ceritakan kisah-kisah yang misteri. Dan kali ini Abang dapat kisah daripada seorang bekas penuntut salah satu universiti yang terkenal dekat Malaysia. Tapi Abang tak boleh nak mention nama universiti tu sebab hari tu Abang dah terkena sekali dekat KKTM Masjid Tanah. Habis pengarah dia marah-marah ke abang, so minta turunkan video tu sebab dia kata memalukan pihak KKTM Masjid Tanah. Jadi kali ni disampaikan oleh seorang bekas pelajar dan dia beritahu dekat abang universiti mana, cuma abang tak nak beritahu sebab abang nak menjaga, tak naklah kena turunkan lagi video abang, kan cukuplah sekali. Tapi hari ni dia sampaikan 3 cerita pengalaman dia belajar dekat universiti tu. Tapi abang bagi clue, universiti tu berada di kawasan antara Selangor ataupun KL. Sama ada dua negeri ni lah. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video abang akan ceritakan. Cuma hari ni abang sakit pinggang sebab dah habiskan dah vaksin 2 kali, lepas tu pergilah menggatal-gatal jogging. Lepas jogging, lepas terpijak, terlanding atas batu yang salah, sakitlah pinggang. Abang letak koyok kat belakang. Jadi abang punya mood hari ni seronok sebab dapat cerita tu, kan cerita panas lagi. Okey, jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Yang sampai kat abang ni, cerita ni nama dia Syaz. Dulu dia kata lebih kurang tahun 2000-an. Sekarang ni Syaz ni dah kahwin, dah beranak pinak lah. Tapi kes ni berlaku pada tahun 2000-an, waktu dia belajar diploma dekat satu universiti dekat di antara Selangor ataupun KL salah satunya. Dia belajar dekat universiti tu dalam bidang architecture, diploma architecture. Jadi waktu hari pendaftaran tu seronoklah, dia kata berkenal-kenalan dengan ramai orang, dapat bilik baru, dapat roommate baru. Dia pun berkenalan dengan roommate dia. Dia kata sampai sekarang dia masih kawan lagi dengan roommate dia tu. Walaupun masing-masing dah jadi emak-emak, kan, dah kerja, dah duduk jauh-jauh, tapi masih berkawan. Jadi berkenal-kenalan dengan roommate dia tu. Di samping dia berkenalan dengan roommate dia, dia berkenalan dengan budak-budak perempuan yang duduk dekat-dekat dengan bilik dia. Jadi adalah satu bilik tu, dia kenal bilik tu dihuni oleh 2 orang. Sebenarnya semua bilik dihuni oleh 2 orang. Dan salah satu bilik tu yang duduk adalah Anis dan juga dia nama sebenar abang tak sedap nak bagi, Anis ataupun dan juga Linda lah. Linda, Anis dengan Linda lah. Okey. Jadi si Syaz ni kenal lah dengan Anis dengan Linda. Di hari orientasi kena pula duduk dia orang punya bilik dekat-dekat. Jadi dia orang pergi makan, pergi mana-mana, pergi dewan. Waktu orientasi tu memang sama-sama buatnya. Nak dijadikan cerita, selepas seminggu habis orientasi, dia orang pun dapatlah kos masing-masing. Jadi dah mulalah sesi perkuliahan lah. Kuliah tu dah start. Jadi si Syaz ni dengan dia punya roommate ni sama-sama dapat kursus yang sama, iaitu diploma architecture. Kalau korang nak tahu, diploma architecture memang diorang kebanyakan masanya ada di dalam studio. Diorang kena buat drawing, dia kena buat sketching, kena buat benda-benda yang berkaitan. Jadi dia punya masa pembelajaran dia daripada pukul 8 pagi menjejak pukul 2 pagi. Sebab nak drawing tu, nak siapkan drawing, nak siapkan sebelum deadline tu, dia kata sangat susah. Jadi bila dah macam tu, susahlah dia, jarang-jaranglah si Syaz ni jumpa dengan budak-budak blok dia. Dia kata blok dia tu lebih kurang 2 tingkat. Dia bukan lebih kurang lah, dia memang 2 tingkat. Cumanya blok tu boleh kata agak-agak lama, tapi tak terlalu lama. Jadi dia punya tahap keseraman pun ada lagi lah. Okay. Jadi disebabkan tu dah lama sangat dia tak jumpa dengan blok-blok, budak-budak blok dia tu. Termasuk dia dah tak jumpa Linda dan juga Alia. Nak dijadikan cerita, pada satu hari selang sebulan, dia terserempaklah dengan si Linda. Dia tengok Linda kurus sangat. Lepas dia tanyalah, Linda kau okey tak ni? Ni Syaz ni dengan dia punya roommate dia sama-sama, kan, dia partner sama-sama. Syaz dengan roommate dia, roommate-nya katakanlah nama Nur lah. Syaz dengan Nur jumpa tersempak dengan Linda. Linda, kenapa kau kurus sangat? Linda tak nak cakap, Linda diam je. Dia kata, aku ada masalah lah Syaz, aku tak nak cerita, tapi aku memang ada masalah. Okey, tak apalah, kau jagalah makan, kau jangan kurus-kurus macam ni, tak sihat, tak baik untuk kesihatan, dia kata. Okey, tak apalah.
Lepas tu besok paginya si Syaz dan juga Noh terserempak dengan Alia. Alia ni adalah roommate kepada Linda. Dia cakap dah dengan Alia, Alia, kenapa dengan Linda? Teruk sangat aku tengok ni, kurus je. Lepas tu Alia cakap, entahlah Syaz, aku sebenarnya tak ada dekat bilik sangat. Kau tahu kan lah, aku ni, kampung aku dekat sini, dekat-dekatnya dengan universiti ni. Jadi aku banyak balik rumah. Kadang-kadang je aku balik tengok si Linda. Tapi memang Linda dah makin kurus aku tengok. Okeylah. Jadi kehidupan berterusan macam biasa, tak ada masalah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tiba-tiba sekali lagi Syaz terserempak dengan Linda. Syaz dengan juga Noh terserempak dengan Linda. Kali ni lagi kurus. Linda memang kurus gila. Masa ni Syaz tanya dengan Linda, betul-betul kau kenapa ni? Kau dah lagi teruk daripada hari tu. Kurus lain macam ni. Lepas tu Syaz tak nak Syaz pula. Si Linda tak nak beritahu apa-apa. Linda senyap je. Dia kata, kau tak payah tanya aku apa-apa. Aku dah tak suka nak duduk sini. Aku dah stres katanya. Okey, tak apalah. Nak dijadikan cerita. Selang sebulan selepas tu. Memang ikut kata Syaz, setiap hari dia dengan Noh akan balik daripada studio architecture memang pukul 2 pagi sebab nak siapkan kerja. Tak boleh bawa kerja bawa balik bilik sebab drawing semua, dia punya papan-papan, dia punya pembaris semua ada dekat dalam studio kan. Memang dia dilatih untuk belajar kat studio. Pada suatu hari nak jadikan cerita, ni yang seram ni. Dia balik. Bila dia balik ke bilik dia, dia terpaksa melalui bilik Linda dan juga bilik Alia. Okey. Bila dia naik tangga, borak lah ni dia dengan Noh ni kukang tergelak-gelak biasalah budak-budak anak muda kan. Anak-anak gadis muda. Bila dia naik tangga, asrama 2 tingkat lah. Naik tangga tapi dah gelap masa tu dah pukul 2. Naik tangga dia pun berjalan borak. Bila dia melalui bilik Linda, tiba-tiba dia dengar bunyi hentakan kuat gila kat pintu, tapi hentakan dia atas bawah, tung dang macam tu. Kuat gila. Yang Syaz dan juga Noh tergamam depan pintu bilik Linda. Terdiam. Lepas tu, dia cakap dah, Linda ada masalah kot. Bila dia cakap macam tu, dan time tu juga bunyi hentakan tu, ketukan tu berhenti tau. Tak bunyi. Dah dia orang senyap. Dia orang panggil lah. Linda, kau okey tak? Kau okey tak tu kat dalam? Bila dia habis dia cakap, dia punya ketukan lagi teruk. Dung dang macam tu. Atas bawah. Masa tu si Syaz dengan Noh punya berlari masuk ke dalam bilik. Tutup pintu bilik. Tak mandi hari tu dia kata. Pukul 2 pagi selalunya pergi mandi. Tak mandi. Terus masuk dalam selimut. Memang tak cakap banyak, terus tidur. Kalau nak pergi mandi, dia kena lalu depan bilik Syaz sekali lagi. Takkan nak lalu depan bilik Syaz sekali lagi kan. Bunyi gendang-gendang macam tu kan. Bilik Syaz, bilik Linda lagi sekali kan. Takkan Syaz dengan Noh nak pergi mandi lalu bilik Linda sekali lagi. Nanti dengarlah bunyi gendang daripada bilik Linda. Dundang. Berani tak berani pukul 2 pagi. Tak jadilah, memang tak mandi lah. Tunggu besok lah. Bila dah besoknya, tersempak dengan Alia. Cakaplah, Alia, kau malam tadi dengki kita orang Kita orang lalu depan bilik kau, lepas tu kau gendang kuat-kuat lah, mentang-mentang lah suara aku dengan suara si Noh berborak macam nak gila. Alia diam. Mana ada aku duduk bilik tu? Bilik tu dah kosong lah. Aku duduk rumah mak ayah aku. Terdiam Syaz waktu tu. Bilik tu kosong. Linda mana? Linda dah sebulan berhenti. Dia tak tahan. Dia kata dia duduk kat tempat ni, dia tak tahan. Dia kata. Okey. Lepas tu Alia buka cerita. Kau nak tahu Syaz, ada satu benda pelik berlaku. Kau tahu tak? Sejak daripada 2-3 bulan yang lepas, aku lupa nak cerita kat kau, dia kata. Masa aku jumpa kau itu. Dia tanya, kenapa Alia? Setiap kali aku balik bilik daripada rumah mak aku lah kan, aku balik bilik, aku nak tengok Linda. Setiap hari, Linda akan koyakkan sehelai ayat Quran, sepotong sehelai daripada muka surat Al-Quran, dia akan tampalkan dekat dinding. Lepas tu, bila Linda berhenti, aku pergi bilik dia. Kau nak tahu apa kita orang jumpa? Bilik tu dah penuh dengan
tampalan ayat-ayat Quran. Tengah Syaz dengan No dengar. Sudah. Jadi, yang ketuk dia orang, yang dengki dia orang malam tu, bukan Linda dan juga bukan Alia, tapi sesuatu. Cerita yang kedua ni lebih ekstrim daripada cerita yang pertama. Nanti abang ceritakan. Masih lagi berlaku dekat blok yang sama, orang yang sama yang alami cerita ni adalah Syaz. Kena ingat, Syaz ni dengan No adalah budak architecture. Budak architecture, mengikut kata dia orang, dia ada satu deadline tu. Bila dah hujung-hujung semester tu, dia orang ada satu deadline. Deadline yang dia orang kena ikut. So, dia orang kena siapkan segala jenis mak nenek lukisan sebelum deadline tu. Nak jadi cerita, komputer Syaz rosak. Pada waktu tu, Syaz pakai komputer yang besar tu kau, yang desktop tu, bukan laptop. Zaman-zaman tu dia kata tak ada laptop. Jadi, bila dah kena komputer tu rosak, dia terpaksa pinjam komputer kawan sebilik dia, iaitu No. No pun budak architecture, No pun kena buat kerja, habiskan kerja tu juga, betul tak? Jadi, No buatlah kerja. Buat kerja. Tapi dia buat kerja secepat mungkin sebab dia nak bagi komputer tu pada Syaz, suruh Syaz guna. Jadi dia buat dah, tapi secepat mungkin dia pun habis dia buat kerja pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi. Tapi tak apalah, Syaz kata alang-alang kan dia boleh step up sampai subuh terus buat kerja, siapkan segala assignment dia. Okey. Jadi bila pukul 2 pagi tu, masa tu No mata dah bengkak, dah tak boleh nak buka mata dah berat mata nak tidur, dia pun tidur terus. Dan Syaz sambung buat kerja. Waktu tu pukul 2 pagi, Syaz tak rasa takut sangat sebab kiri dengan kanan masih lagi dengan budak tergelak-gelak. Yalah, biasalah budak-budak kan, budak-budak mesti gelak-gelak, lepas tu borak-borak. Okeylah, dia okey lagi. Tapi bila menjejak pukul 3, dia dah tak dengar apa-apa. Bunyi cengkerik pun tak ada. Yang kik-kik pun tak ada. Senyap sunyi. Tapi korang kena ingat tau, kalau terlalu senyap sangat memang pelik tau sebenarnya. Jadi senyap sunyi, memang tak ada bunyi apa, senyap. Tapi tak apalah, dia buat ketak-ketak, buat kerja kat komputer lah. Tiba-tiba, abang dah seram dah. Tiba-tiba nak jadi cerita, dia dengar ada orang menangis. Tapi dalam hati dia cakap, itu mesti break up tu dengan boyfriend tu. Sedih lah tu, kena break up, kena tinggal ke, kena apa, keputuskan lah. Mula-mula dia punya nangis tu jauh tau. Tapi makin hari makin dekat, makin masa makin dekat. Lepas tu si Syaz ni pelik, dia punya bunyi nangis tu alunannya sama. Macam tu lah lebih kurang, alunannya sama. Dia kata kalau budak yang break up, yang sedih kena tinggal dengan boyfriend ni, selalu dia punya tonasi dia beza. Macam kita lah menangis kan, macam tu, ada naik, gitu, ada ada sedu-sedunya. Itu kalau orang normal. Ini tak, dia kata dia punya alunan dia sama. Lantaklah kau nak menangis, kau nak apa, aku nak buat kerja ni, esok dah deadline ni. Dia buat kerja, makin lama dia punya bunyi tu makin dekat. Akhirnya bunyinya depan tingkap, dan komputer dia waktu tu depan tingkap. Betul-betul dia kata bunyi nangis tu depan tingkap. Dia punya takut, dia pergi naik atas katil si No, dia koncangnya, No bangun, ada orang menangis, No tolong, No, aku takut. No setakat buka mata, Syaz tidurlah, dah malam, esok kita ada kelas. Itu je, lepas tu dia tidur balik. Terus Syaz tutup komputer dan terus dia tidur. Dan bunyi tu makin hari makin kuat, makin masa makin kuat. Gila. Last Syaz baca selawat dalam selawat Nabi dalam hati kan. Selawat. Dan akhirnya Syaz tertidur. Besok paginya dia bangun, dia cerita, kau sedar tak malam tadi aku kajut, aku cekik kau? Tak sedar. Aku tak sedar, Syaz. Aku tak tahu pun kau kerja. Aku dah ngantuk gila dah. Kau tahu tak malam tadi dia cerita tak? Jadi disebabkan kes tu dah 2 kali. Tadi kes Linda, yang ini kes yang menangis ni pula, dan diorang berdua berpakat. Mungkin ada benda yang berkait kan dengan bilik yang itu. Jadi diorang berpakat pindah ke blok baru, yang blok tu agak jauh daripada sini. Nak dijadikan cerita, blok tu adalah blok paling tua dekat dalam universiti tu.
Ini cerita yang ketiga, yang terakhir, dan abang rasa yang paling ngam sekali, yang paling sekali. Kalau dah blok paling tua, dia memang blok yang misteri lah orang katakan, tapi nak dijadikan cerita, benda tu bukan ada dekat blok tu, tapi dekat kawasan lain macam ni. Dekat dengan blok tu ada satu bangunan lama, bangunan kayu yang macam cerita zaman bujang lapuk lah dulu kan. Bangunan kayu, dinding kayu, lantai kayu, atap kayu, segalanya memang kayu, dipelihara lagi, tak dirobohkan. Nak dijadikan cerita, pada waktu tu heboh, budak-budak lelaki tertangkap gambar Candy. Sekarang ni dah pukul 12 lebih, abang cakap Candy lah, 12 lebih lah, lebih kurang 11 lebih. Yang gula-gula tu kan. Okey. Yang itu okey, abang cakap sekali je lah, tak cakap lagi. Yang itu heboh, dia kata benda tu meloncat daripada satu bumbung ke satu bumbung di kawasan bangunan lama yang abang cerita tak dirobohkan tu, yang dinding kayu, lantai kayu, bumbung kayu. Dia ada kat situ berdiri tegak aje. Dan video tu mengikut kata Syaz, heboh pada waktu tu. Semua budak tahu, semua budak dapat rakaman. Jadi korang kalau ada video tu waktu tu, korang boleh komen kat komen bawah komen abang ni, dekat dalam komen abang tu. Satu universiti dekat antara Selangor ataupun KL, abang tak nak beritahu Selangor ataupun KL, tapi benda tu ada di atas bangunan lama, dekat dengan blok perempuan. Okay, hecoh lah. Lepas tu si Syaz ni dengan Noor ni dan juga kawan-kawan yang lain yang bidang architecture ni, ada orang tinggal dekat asrama yang sama lah, senang nak pergi balik studio kan. Dan diorang dapat video tu, sebab video tu viral kan, dia dapat video tu. Dan mengikut kata Syaz, pertama kali dia dapat video tu waktu tu dia dekat studio. Yelah, dia tengah buat kerja, tiba-tiba dapatlah video tu. Weh, aku dapat video. Sekali tengok ramai-ramai. Bila tengok ramai-ramai, dah ramai-ramai takut. Bila ramai-ramai takut, dah risaulah kan. Ni dah dekat pukul 2 dah ni. Lepas tu dia orang kata, tak boleh jadi ni, kita kena balik ni. Ni dah tahap apa nanti kan. Kita punya asrama dah lah jauh, kita nak melalui padang, kena lalu pokok besar, lepas tu lalu padang, lepas tu bawa sampai asrama. Dia orang pun bungkus-bungkus, dah ketakutan ni semua. Bungkus, nak siap-siap balik lah. Ramai-ramai, 6 orang. Jalan, rapat. Tibalah sampai dekat suatu pokok yang memang besar ikut kata Syaz. Pokok tu memang dah tua sangat. Walaupun pokok tu bukanlah pokok misteri, tapi bila sebabkan video yang beredar tadi tu, dalam otak dah ada macam-macam lah kan. Okay. Rapat lalu. Lepas tu kat pokok tu, bila lalu kat pokok tu, adalah seorang cakap, aku takut weh. Siapa tak takut dalam keadaan macam tu kan? Kalau abang pun perisau juga. Walaupun abang bukan anak gadis. Dah takut jalan berimpit. Bila dah melepasi pokok tu, dah mula rasa macam lega. Siap dah lepas pada pokok tu, kita hanya lalu padang lah. Lepas lalu padang dah sampailah asrama kita. Okay. Bila dia orang dah start melalui padang tu, tapi perasaan takut tu masih ada tau. Bila dah start nak melalui padang tu, tiba-tiba ada seorang tegur, weh, kau tengok kat tengah padang tu ada apa? Semua tengok. Rupanya ada sebiji motor tertonggok dengan dia punya lampu dia menyala. Lepas ada motor lah. Tapi tak ada orang. Kata, tak apalah, ada orang kok parking kat situ. Okey, dia pun berjalan. Tak jadi cerita. Tiba-tiba motor tu bergerak ke arah dia orang. Dengan lampu yang berjalan, dan motor tu motor lama. Gek. Bergerak ke arah dia orang bergerak ke arah. Masa ni dah semua terkaku. Yang 6 orang ni merapat badan. Ya Allah, kenapa ya Allah? Dah ketakutan sangat ni. Merapat badan. Ya Allah, dia kata, dah jalan jadi lambat. Patutnya jalan jadi cepat. Dah bertolak-tolak, jalan jadi lambat. Pada masa yang sama, motor tu makin hari, makin mendekat. Tapi dia orang, bila benda tu makin mendekat, makin laju dia orang bergerak. Tapi berimpit-impit satu sama lain. Lepas tu, sambil-sambil tu cakap, tak ada orang atas motor tu. Memang nampak tak ada orang, dia kata. Memang bukan dia seorang, 6 orang nampak. Memang atas motor tu tak ada orang. Merimpit-rimpit. Akhirnya sampai dekat asrama, masuk pintu, terus kunci pintu asrama. Asrama tu besar lah, dia kata tinggal 6 orang dalam tu. Terus malam tu terdiam. Lepas tu, buat confirmation balik. Korang nampak tak tadi apa yang aku nampak? Nampak. Aku nampak motor tapi tak ada orang. Semua kata nampak motor tak ada orang. Memang betul. Tapi nak dikatakan
bernasib baiklah. Motor tu belum sempat sampai depan diorang dah sampai asrama dulu. Ada ketukunan Tuhan nak tolong kan. Jadi itu memang dikata kenangan yang menakutkan, walaupun tak nampak yang itu, yang jingkrak-jingkrak tu. Dah cakap Jawa dah bang. yang itu, tapi motor tu dah cukup menakutkan diorang. Itulah tadi 3 cerita daripada Syaz yang dikongsikan ke abang berlaku dekat satu universiti dekat di kawasan KL ataupun Selangor. Dia punya key dia adalah dia budak architecture. Lepas tu dia ada asrama 2 tingkat. Mana ada asrama 2 tingkat selain daripada universiti lama kan? Asramanya 2 tingkat. Lepas tu ada padang. Dia ada bagi clue-clue, tapi abang tak boleh sebut, takut kena ban nanti. Jadi cerita pertama berkait dengan cerita kedua, mengikut kata Syaz, mungkin berkait kisah Linda tu. Jadi abang nak berharap, abang nak tahu Linda okey ke tidak sekarang ni. Kalau Linda pernah tengok video abang, komen kat bawah. Cakaplah saya adalah Linda yang abang maksudkan. Abang harap Linda dalam keadaan okey. Sebab mengikut kata Syaz, Linda waktu tu sangat kurus dan tak terurus dan dalam keadaan yang sangat stres. Dan akhirnya Linda berhenti daripada belajar sebab tak boleh nak handle benda tu. Itu Linda. Okey. Yang kedua, kalau di antara ahli-ahli budak-budak universiti pada tahun tu ada video tu, komen-komen lah kat bawah. Nanti dia cakap abang ni kaki DVD pula kan, buat cerita. Jadi komen kat bawah tu, jadi bila komen ramai lah orang boleh tanya kan, betul ke video tu wujud, betul ke peristiwa tu. Jadi nampaklah kesinambungan sikit. Jadi cerita kali ni agak abang suka, ekstrim, tapi banyak perkataan abang tak nak sebut lah sebabnya melanggar etika penceritaan kisah seram. Okay. Jadi hari ni abang happy juga sebab video abang masuk dalam top 5 Malaysia. Satu YouTube yang famous, dia letaklah video abang dalam tu sebagai salah satu video yang seram. Okay. Seronok agak hari ni. Okay. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.